Bukanlah duit won ni, kita orang first time pegang duit beribu-ribu. Dia macam kita pegang duit rupiah lah kot. Macam tu situasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, welcome back to Mr. AA Jalan-Jalan. Okey, perjalanan kali ini Mr. AA akan bercerita macam mana perjalanan Mr. AA dan rakan-rakan di Seoul, Korea Selatan pada hari kedua. Okey, sebelum itu Mr. AA nak kongsikan dengan rakan-rakan sebenarnya pada hari pertama sebelum ini Mr. AA apabila sampai dekat Korea Selatan, Mr. AA satu perkara yang kita orang cari betul-betul ialah banana uyu. Banana uyu ini ialah minuman macam kalau dekat Malaysia lebih kurang vitagen macam tu, lebih kurang macam tu lah. Tapi Mr. A bukan main excited nak minum banana uyu, and then at last Mr. A hanya minum sekali saja. Tapi yang paling excitednya rakan Mr. A yang lain pula excited beli 2-3 kali selepas tu. Sungguh lucu kan? Okey, kita sambung kepada hari kedua di Seoul yang penuh mencabar. Sebenarnya banyak aktiviti untuk hari kedua sebab kita orang pergi tak terlalu lama, jadi kita orang perlu rancang perjalanan dengan sebaik mungkin. So kita hanya pergi ke tempat-tempat yang kita orang expect menarik di Seoul untuk hari-hari yang kita orang akan ada. Pertama, kita orang pergi ke National Palace Museum of Korea. Sepatutnya plan awal pagi kita orang gerak dari Itaewon, tapi disebabkan masih kepenatan, sedar-sedar dah jam 8 pagi. Bayangkanlah kita orang subuh, ala-ala subuh gajah dah waktu tu. So dari Itaewon nak pergi ke Gyeongbokgung tu just guna subway line. Sampai je stesen Gyeongbokgung, bolehlah kita orang berposing dekat beberapa benda yang unik sebelum keluar dari stesen tersebut. Sebenarnya plan just ke Gyeongbokgung Palace, dan masa keluar dari subway tu ada satu bangunan, ingatkan tempat beli tiket, rupakan museum free. Dengar free, apa lagi, redah je lah. Seterusnya kita orang pergi ke Gyeongbokgung Palace. Dah penat pusing-pusing dalam tu ambil picture, and then kita orang bermacam posting lah dekat kawasan yang tadi tu. Kita orang pun keluar dan dekat kawasan museum yang free di tepi Gyeongbokgung tu, sebab kita orang pun keluar pergi ke Gyeongbokgung Palace, and then kita orang sebenarnya telah buat research awal di mana apabila ada 10 orang harganya lagi murah. Kalau dari 10, setiap orang kena 3,000 won saja, tapi kalau lebih daripada 10 harganya menjadi 2,600 won seorang. Masa kat museum tadi kita sempat juga tersempat dengan pelancong India dan Singapura, dan bapa mertuanya India daripada Kelantan. So excited sangat-sangat, ada orang Malaysia juga dekat museum tu rupanya. So dah pakat nak join sekali bagi mencukupkan bilangan kami ni. Kami yang 6 orang kepada 10 orang. Barulah kita orang waktu tu barulah sedar betapa nilainya duit ini untuk disimpankan, walaupun 10 sen. Kita orang keluar daripada museum tersebut, and then tunggu mereka daripada dekat kawasan luar tersebut lah. Sementara menunggu pelancong tadi, yang rakan pelancong yang kita orang kenali orang Malaysia juga tadi, kita orang terserempak juga dengan pelancong, 4 orang pelancong perempuan daripada Malaysia. Wah, ini ialah semuanya geng-geng perempuan. Memang mereka pun pakat nak dengan kita nak join juga grup kita orang sebab nak dapatkan harga murah. Sebab mereka kan ada 4 orang saja, kita orang pun ada lebih kurang misalnya ada 6
kita orang bergabung, and then tambah lagi pelancong daripada Singapura, Malaysia tu, so lebih daripada 10 orang. So kita orang dapatlah harga lebih murah. Rupanya masa kita orang tengah kalut-kalut kutip duit ni, kita orang tersalah bagi duit. Sebenarnya kita orang bagi duit lebih dengan geng perempuan, sebab kita orang collect duit bagi dekat geng perempuan. Sebab duit, bayangkanlah duit won ni, kita orang first time pegang duit beribu-ribu. Dia macam kita pegang duit rupiah lah kot, macam tu situasinya. Jadi kita orang pun nak kira berpuluh-puluh ribu, pening kepala sikit. Tapi nilai duit won ini sebenarnya sangat-sangat tinggi berbanding dengan duit di Malaysia. Munculnya apabila selepas kita orang balik daripada Perlis tersebut, kita orang tersempak dengan grup perempuan tu balik, and then mereka bagi balik duit dengan kita orang, sebab mereka perasan yang duit tersebut ada lebih. Alhamdulillah ada rezeki untuk kita orang. First, kita orang gerak sama masuk istana sebab kita orang perlu pegang tiket yang sama. Bila dah masuk je istana tu, masing-masing berpecah ke tempat masing-masing. Termasuk grup kita orang, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, bayangkan ke timur, ke barat. Masing-masing excited sebab melihat keunikan istana Gong Bok Gum ini. Kawasan istana ini sangat-sangat besar. Nasib baik dapat kumpul balik. Lepas puas kita orang berposing, kita orang dah penat. Bayangkanlah istana ni sangat-sangat besar lah. Next destination, kita orang pergi ke Sejong Museum. Sejong Museum ni dia sebenarnya tak jauh daripada kawasan Gong Bok Gum ini. Keluar daripada stesen ataupun pintu Gong Bok Gum ni, Perlis, Gong Bok Gum Perlis, istana yang besar ini, kita orang terus tengok view ke bandar metropolitan Seoul. Kita tengok view ke bandar Seoul, and then kita dapat tengok, wow, cantiknya. Dari situ kita akan jalan terus lurus. Dari situlah kita akan dapat tengok ada satu King Sejong Museum. Ada satu patung, kita dapat tengok satu patung dekat jalan menghala lurus tersebut, dekat tengah-tengah bandar ataupun tengah-tengah jalan. Sebenarnya museum ini bukan yang berada dekat atas, tapi dia berada dekat bawah tanah. So kita orang pun pergilah ke museum tersebut. Ia ialah merupakan patung pengasas tulisan Korea. Dekat sini sangat best. Kita orang sebenarnya buat menggunakan tulisan Korea free lah dengan bantuan pekerja museum tersebut. Sebab di samping itu juga kita ada buat menggunakan masuk ke dalam bilik tayangan TV. Bila orang tu cakap free, apalagilah kita orang pun excited lah masuk untuk menikmati lah apa saja-saja yang free dekat situ. And then selepas tu kita orang pergi ke Insadong, exit atas, balik, terus berjalan ke depan. Agak confused sebenarnya kita orang nak ke Insadong ni. Nasib baik kita orang terjumpa tourist information di situ. Dia ajar kalau nak refill air, minum air free je, dekat mana-mana wifi free lagi. Lepas tu dengan penerangan kita orang pun nampak untuk refill air wifi free, dia ada macam satu stesen tahu dekat negara Korea ni. Dia kawasan-kawasan pelancongan, dia memang ada satu macam mana dia macam buat satu pondok guard bergerak lah. Kita masuk ke dalam bangunan tersebut, yang box tersebut, and then kita boleh berehat dalam tu, and then kita boleh refill air dan sebagainya free saja. Dapatkan wifi pun free dekat situ. Mr. AA kalau nak online dekat situ, sebab Mr. AA tak beli mana data lah sebenarnya. Sebab Mr. AA apabila balik hostel, dekat hostel baru update status dan sebagainya. Okey, lepas dengan penerangan
So kita orang pergi ke Insadong. Dalam perjalanan ke Insadong, kita orang terjumpa kedai yang buat jualan murah lah, rapang mata. Kita orang beli macam-macam barang. Jauh ke nak menapak ke Insadong ni, kita orang terpaksa berjalan kaki tahu. Minta tolong seorang Minah Korea yang muka flawless gila. Walaupun dia tak pandai cakap Inggeris and bagi penerangan dengan kita orang dengan bahasa Korea, kita orang hanya angguk-angguk faham saja. Bagi aku, mereka ni sentiasa membantu turis. Kalau ditanya, kalau kat Malaysia pun jarang kita akan buat macam tu kan. Walaupun banyak yang recommend Insadong ni, tapi sesampai je dekat Insadong ni, bagi saya bersepah orang tua dekat Insadong ni. Pernah juga terbaca beberapa blog yang Insadong ni ialah kawasan melepak untuk orang-orang tua sebenarnya. So kita orang tak lama lah dekat Insadong ni, and then kita orang bergerak ke Namdaemun Market. Yang ini sangat-sangat happening masa nak guna subway ni, sebab nak kejar masa kami semua ikut je mana-mana arah subway, salah masuk train, and then kita orang tersalah pergi ke menghala ke tempat, terpaksa balik, berpatah balik ke tempat train yang asal, and then pergi ke train yang sepatutnya. And then kita sampai dekat Namdaemun Market ni, mata dah rambang tengok barang-barang cedera hati kiri kanan, sebab masing-masing dah lapar. So kita buat keputusan nak makan. Kita orang cari jumpa kedai dekat tepi jalan, ada jual nasi goreng lah. Lebih kurang dia jual lebih kurang 3K ke 4K won. Kawan-kawan kita orang pun pergi beli, and then ada yang kita orang beli dekat situ ialah roti goreng kat sebelah kedai, sebab tengok orang ramai je beli dekat situ. Dalam tu ada sayur lah, mi Korea, harganya lebih kurang 1,000 won saja, tapi rasa biasa je bagi kita orang. Lepas makan pergi cari bangunan Lidang, sebab yang saya baca dalam tu ada satu kedai jual cenderamata yang lebih murah. Nasib kita orang sangat baik, naik je tingkat 1 bangunan Lidang. Bangunan Lidang, lebih kurang macam tu nama bangunan tersebut. Bangunan tersebut warna oren sebenarnya, dekat kawasan Namdaemun Market. Barulah kita orang menapak sedikit demi sedikit, and then tengok kedai. Memang bersepah kedai-kedai menjual pelbagai barangan yang sangat-sangat murah. Tapi misalnya dah buat research sebelum pergi tu, kita orang pergi cari D276. Itu ialah tempat yang disuggest oleh para pelancong untuk membeli, sebab dekat kedai tu sangat-sangat murah. Serius, sangat murah cedera hati dekat situ. Jauh lebih murah dari yang dijual kat area bawah tu. Pekerja perempuan dekat Korea tu boleh berbahasa Melayu lagi, and then sangat-sangat lucu bagi saya. Sebab kami sampai dah lewat hampir jam 5 petang, masa kedai tu nak berkemas-kemas tutup. So boleh pula sebahagian grup kita orang ni main redah ke tempat lain, tinggalkan saya dan kawan-kawan dan bini kami dah tanya dengan pegadaian perempuan tu kat mana kedai jual kerongsang murah. Nasib baiklah dia sempat rembat tengok kat bawah di mana kedai tersebut. Kita orang pergi ke satu kedai untuk cari kerongsang, sebab dekat dalam area bangunan ni dia ada banyak-banyak barang yang boleh kita dapati. Di situ khasnya untuk perempuan lah, di mana apabila sampai dekat situ memang rambang mata lah kalau tengok. Belum lagi perempuan tengok pergi ke situ macam ni saya rambang mata juga. Belilah barang untuk my mom and adik-adik perempuan. Dah habis beli kat situ, kita orang terpaksa mencari kawan-kawan kita orang yang tengah menghilang tadi, sebab entah ke mana. Masa banyak dihabiskan mencari mereka pula. Nasib baik kita orang terjumpa balik kawan-kawan yang dah mungkin mereka excited, masing-masing excited kan pergi
ke tempat orang. Tambahan kita orang kan tak ada membeli data untuk berhubung antara satu sama lain, agak payah sedikit. Kita orang pun terpaksa berpusing area Myeongdong tersebut. Akhirnya kita orang berjumpa antara satu sama yang lain. Tunggu dengan kawan tu, ni saya sempatlah beli strawberry yang murah, lebih kurang 3,000 won. Tak rugi rasanya sebab memang manis lah strawberry ni. Dan terbeli pula topi 5,000 won. Sebab ni saya ni kan suka menyimpan cap, macam ni suka pakai cap. Okay, next tempat kita orang pergi ke KTO Plaza. KTO Plaza ni kita orang misalnya memang ada plan nak pergi ke KTO Plaza sebab misalnya masa kita orang nak pergi ke Seoul, Korea Selatan, misalnya dah buat research and then untuk mendapatkan banyak free dan sebagainya, kita orang berdaftar dengan KTO dekat Malaysia. Dekat Malaysia ada KTO, Korea Tourism Organization. KTO singkatannya lah. Dekat Korea sendiri dia ada satu plaza namanya KTO. So kalau korang nak pergi, korang pergilah KTO sebab dekat KTO ni dia tak jauh sangat daripada Myeongdong ni. Jalan kaki sedikit and then menapak sedikit daripada KTO sampai dekat KTO tu, korang boleh pergi solat sebab dia ada bilik solat. And then di samping tu ada beberapa benda yang korang boleh buat dekat situ. Macam kita orang main benda-benda free, main game yang tutup dekat mata tu, yang sebab kita orang sampai dekat situ dah agak lewat, jadi pejabat ni dah nak tutup. So kita orang hanya main game dekat dalam tu tak sampai berapa jam, sebab dia dalam pukul 8 dia dah nak tutup. So kita orang kena keluar daripada KTO Plaza ni. Siapa yang pergi ke Korea Selatan selepas ni, saya galakkan pergilah ke KTO Plaza, jangan lupa ya. Lepas tu kita orang sempat ke Cheongjeon Stream. Cheongjeon Stream ni lebih kurang depan daripada KTO ni. Dia terkenal dekat Korea. Ia ialah sungai tengah-tengah di bandar Seoul, Korea yang dulunya kotor tapi dibaik pulih oleh kerajaan sehingga menjadi tempat rekreasi. Memang cantik kawasan tu. Sempatlah kita orang tengok macam mana keadaan Cheongjeon Stream ni. Sebut pun susah kan. So and then ke-8 kita orang pergi ke Myeongdong. Di Myeongdong ni, tahu-tahulah kalau bercakap mengenai Myeongdong sudah pasti pelancong-pelancong perempuan akan tahu apa itu Myeongdong. Myeongdong ni terkenal dengan menjual barangan kosmetik, di mana dekat situ barangan kedai-kedai store barangan kosmetik sangat-sangat murah, dijual dengan harga yang jauh lebih murah di Malaysia. Bayangkanlah harga dekat Myeongdong ni, misalnya apabila misalnya buat survey, lebih kurang berkali-kali ganda murah daripada apabila kita beli barangan Korea dekat Malaysia. Sebab itulah misalnya sampai dekat Myeongdong ni, misalnya beli barang kosmetik untuk macam pencuci muka dan sebagainya dekat situ, beli saja dekat situ sebab sangat-sangat murah. Sampai tak sedar duit ni keluar dah macam paip air dah sekali. Okay, misalnya rasa itu saja. Actually sebenarnya planning kita orang selepas daripada Myeongdong, kita orang nak pergi ke Namsan Tower, tapi disebabkan kita orang dah terlalu lama dekat Myeongdong ni, sebab excited. Sebab dekat Myeongdong ni dia bukan setakat store. Bayangkanlah dia dekat tengah-tengah store tu, dia macam
lebih kurang Bukit Bintang, dekat tengah-tengah jalan antara bangunan store tu, dia ada store-store barangan cenderahati, jual makanan dan sebagainya, menyebabkan kawasan tu sangat crowded and ramai orang. Korang pergi ke situ seolah-olah pergi ke konsert Siti Nurhaliza ke macam tu, lebih kurang sangat-sangat ramai orang macam bertindak-tindak korang macam tu korang terpaksa berjalan, tak boleh terlalu laju sebab korang terpaksa jalan ikut rentak orang ramai dekat situ. Sebab itulah kita orang bergerak sangat-sangat slow. So planning untuk ke Nam Sam Tower kita orang terpaksa tunda ke hari yang berikutnya. So seterusnya kita orang planning balik ke hostel di Tawen untuk berehat sebab dah penat sangat-sangat kan. Okey, itu saja perkongsian untuk hari kedua di Seoul, Korea Selatan. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, kita jumpa lagi. Tada. Assalamualaikum. Siapa nak komen di bawah.